Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video ini kami akan membentangkan tentang penyebaran berita palsu melalui saluran media elektronik. Sebelum tu, mari saya perkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Nama saya Muhammad Akashaf bin Ishaq, nombor metrik 282356. Seterusnya Muhammad Amir Hakimi bin Fabillah, nombor metrik 282242. Seterusnya Nurul Fitriah binti Saim 282496 dan Nurul Aminah binti Osman, nombor metrik 282723. Kami memilih tajuk penyebaran berita palsu melalui saluran media elektronik. Kenapa? Kerana masyarakat secara umumnya menjadikan topik perbincangan ini sebagai topik perbincangan utama kerana keperluan untuk menilai kebenaran sebenar kandungan digital telah ditimbulkan oleh penyebaran berita ataupun maklumat palsu yang berterusan. Mana kata kebenaran maklumat ini merupakan masalah jangka panjang yang mempengaruhi masyarakat baik melalui saluran media elektronik dan media cetak. Menurut Anderson 2017, generasi muda menguasai penggunaan teknologi berbanding ibu bapa mereka. Common Sense Media telah membuat survei dan mengesahkan 44% golongan muda ini gagal dalam memastikan berita yang disebarkan adalah benar ataupun palsu. Manakala sebanyak 31% kanak-kanak berumur 10 hingga 18 tahun sekurang-kurangnya mereka share satu berita tetapi tidak tahu berita itu sama ada benar ataupun palsu. Dalam tugasan ini, kami akan membincangkan masalah penyebaran berita palsu melalui saluran media elektronik. Dengan kurangnya ketahanan sistem pengesanan automatik dan membincangkan peluang yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan lagi sistem media elektronik ini. Seterusnya saya serahkan kepada rakan kumpulan saya. Mana-mana pihak yang menyebarkan berita palsu berkaitan sesuatu jenayah boleh disiasat di bawah Akta Hasutan. Ketua Polis Kedah, Datuk Zamri Yahya menegaskan tindakan di bawah Akta Hasutan boleh diambil kerana pihak terbabit telah menyebarkan berita yang tidak benar sekaligus menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Menurut Datuk Zamri, pihak yang menyalahgunakan internet seperti laman sosial dengan menyebarkan gambar-gambar palsu juga boleh disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Aminah binti Osman, nombor metrik 282723 akan membentangkan mengenai tajuk isu berkaitan dengan penyebaran berita palsu melalui saluran media elektronik. Malaysia secara konsisten mendapat penilaian rendah dalam indeks global yang berkaitan dengan kebebasan bersuara termasuk World Press Freedom Index, di mana Malaysia berada di kedudukan 145 dari 180 negara pada tahun 2018. Merujuk kepada C Malaysia yang Freedom House dalam artikelnya, kebebasan untuk laporan akhbar di mana ia diberi pengiktirafan bukan percuma pada tahun 2017. Akta Anti Berita Palsu 2018 diluluskan oleh Parlimen Malaysia pada April 2018, beberapa minggu sebelum pilihan raya nasional diadakan. Undang-undang tersebut menjadi subjek kritikan yang meluas oleh organisasi hak asasi manusia dan ada tuduhan bahawa undang-undang tersebut disahkan untuk mengurangi atau menyekat ucapan yang berunsur untuk mengkritik pemerintah, termasuklah melaporkan penyelidikan korupsi yang melibatkan Perdana Menteri ketika itu. Pemerintahan koalisi sekarang yang dibentuk berikutan pilihan raya yang diadakan pada bulan Mei 2023 dan merupakan perubahan pertama dalam pemerintahan hampir 60 tahun telah berusaha untuk meningkatkan pelindungan hak asasi manusia di Malaysia, termasuk melakukan kemungkinan pemasuhan atau pindaan undang-undang tertentu. Mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad juga pada awalnya berjanji untuk mengkaji dan meminda Akta Anti Berita Palsu 2018, tetapi pemerintahan kemudian memperkenalkan rang undang-undang untuk pemasuhan sepenuhnya. Maklumat penjelasan yang menyertakan rang undang-undang tersebut menyatakan bahawa ia bertujuan untuk memansuhkan akta tersebut kerana perubahan dalam dasar kerajaan bahawa berita palsu dapat ditangani di bawah undang-undang yang ada seperti Kanun Kesiasaan, Akta 574, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta 301 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998,
Akta 588. Oleh itu, Akta 803 adalah dianggap tidak lagi relevan. Di samping itu, pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahawa mereka telah memutuskan untuk mempertahankan dua undang-undang yang telah dikaji atau pencegahan jenayah 1999 dan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Majlis Peguam Malaysia 2019 telah mengusulkan undang-undang baru untuk melindungi monarki daripada penghinaan dan kritikan. Terdapat beberapa akta berkaitan yang bakal dimasukkan, iaitu Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Hasutan 1948, Akta Penghimpunan Aman 2012, Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, Akta Pencegahan Keganasan 2015 yang peruntukan hukuman mati mandatori. Dengan konteks ini, masalah berita palsu di Malaysia sukar untuk ditentukan dan dinilai. Di satu pihak, para pemimpin negara telah dituduh menggunakan istilah yang serupa dan pelbagai undang-undang untuk membantah perbezaan pendapat atau kritikan terhadap pemerintah. Spektrum bahaya yang disebabkan oleh berita palsu sangat luas. Dan pertanyaan yang sah banyak mengenai apakah kes-kes ini perlu ditangani melalui undang-undang ataupun tidak. Secara kontekstual, tidak ada kebebasan yang tidak terbatas tetapi tanggungjawab para perundangan untuk menyekat kebebasan hanya sejauh yang benar-benar diperlukan untuk mencapai satu tujuan. Ini diwujudkan agar semua pengguna dapat memperolehi segala maklumat daripada sumber yang tepat dan sahih dan tiada kekeliruan dalam mendapatkan maklumat yang tepat. Agama, usia, jantina, status perkahwinan, juga kecacatan fizikal ataupun mental. Seterusnya, SKMM boleh menuntut individu yang menyebarkan berita palsu dalam masa 24 jam setelah kesalahan dibuat melalui media. Maka, SKMM boleh menjatuhkan di bawah beberapa akta. Sebagai contoh, di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ada satu kes pada tahun 2017 di mana terdapat 3,721 akaun palsu dan 80% daripadanya telah dihapuskan kerana ia telah melanggar terma dan syarat daripada SKMM. Dan 40 kertas siasatan telah dibuka dan terdapat 4 kes yang telah dibawa ke mahkamah. Dan pada tahun 2018 pula, iaitu di bulan April, ada lebih 50% berita palsu yang telah diterima dan terdapat 10 orang telah dihukum setelah proses pengadilan yang panjang dilaksanakan kerana melanggar seksyen tersebut. Seterusnya adalah Akta Hasutan 1948 yang ini ia berteraskan ucapan dalam talian. Terdapat satu kes pada tahun 2019 di bulan Januari iaitu 3 orang yang telah ditahan oleh polis Malaysia kerana mereka telah menyiarkan komen di media sosial yang dianggap menghina Sultan Muhammad V. Yang ketiga adalah contoh Akta Berita Anti Palsu 2018. Terdapat kes pertama adalah daripada mantan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah disiasat ke atas dakwaan palsu terhadap pesawatnya yang telah disabotaj menjelang pilihan raya. Untuk kes yang kedua adalah pada tahun 2018 di bulan April, seorang warga negara Denmark yang telah disabitkan di bawah akta ini kerana telah menerbitkan satu video di YouTube tentang jangka masa yang diperlukan oleh pihak polis di Malaysia di Kuala Lumpur dalam mengambil tindakan terhadap insiden penembakan yang telah berlaku. Maka
warga negara Denmark ini telah diberi denda RM10,000 ataupun penjara setahun, dan dia memilih untuk penjara selama setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Hakimi bin Fabila, nombor metrik 282242, akan mengupas mengenai cadangan, pandangan serta idea bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani isu yang sedang dianalisis. Pertama sekali, undang-undang dalam komunikasi dapat membantu orang ramai mendapatkan maklumat yang tepat, di mana pihak SKMM sendiri telah menggesa masyarakat untuk tidak membuat sebarang perkongsian terhadap berita palsu atau belum terbukti sahih. Malahan pihak SKMM juga meminta orang ramai untuk memeriksa dahulu dan melaporkan kenyataan palsu yang dikongsi. Pihak SKMM telah menyediakan laman portal sebenarnya.my untuk orang ramai memeriksa berita ataupun membuat laporan terhadap berita-berita tidak benar ini. Yang kedua adalah undang-undang komunikasi juga dapat memberikan kuasa kepada bidang kewartawanan untuk melakukan liputan berita secara lebih bebas. Ini dapat membantu untuk mengekang berlakunya penularan berita palsu dari sumber yang lain. Kerana pada umumnya, masyarakat memerlukan wartawan untuk mereka memahami perkembangan yang rumit atau menangani sifat peristiwa sosial, ekonomi atau politik yang sentiasa berubah. Selain itu, melalui penguatkuasaan undang-undang komunikasi juga membolehkan pihak berwajib, misalnya pihak pemberita, bagi mendapatkan pengesahan dalaman bagi menapis fakta dan berita palsu. Amat penting sebenarnya bagi organisasi berita untuk menangani isu yang berkenaan. Ini juga dapat mendidik pengguna dan golongan aktivis untuk mencari kebenaran terhadap sesuatu berita. Tambahan pula, ianya juga boleh mendidik orang ramai untuk menjadi pengguna maklumat yang bijak, di mana amat penting untuk masyarakat menjadi pengguna maklumat dalam talian yang lebih baik dalam meniti era kemodenan yang digital kini. Akhir sekali, undang-undang komunikasi juga menghasilkan pengguna yang bijak dalam menilai berita sama ada berita itu benar ataupun palsu. Untuk kesimpulan, dapat kami simpulkan di sini bahawa jelas ada beberapa cara untuk mempromosikan wacana pada waktu yang tepat, sumber yang tepat dan benar dalam mengenali berita dan maklumat yang salah. Di dunia hari ini terdapat banyak eksperimen dengan platform berita dan maklumat dalam talian. Organisasi berita menguji produk dan perkhidmatan yang membantu mereka mengenal pasti ucapan kebencian dan bahasa yang menghasut keganasan. Terdapat banyak model dan pendekatan baru yang baik untuk masa depan kewartawanan dalam talian dan penggunaan media. Pada masa yang sama, setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk memerangi penyebaran berita palsu dan maklumat yang tidak betul. Dengan kerjasama ramai, langkah-langkah ini akan meningkatkan wacana yang berkualiti dan melemahkan persekitaran yang mendorong disinformasi di seluruh dunia. Justru itu, marilah kita bersama-sama mengambil bahagian dalam membantras jenayah penyebaran berita palsu seiringan dengan slogan kerajaan pada pandemik COVID-19, iaitu tidak pasti, jangan kongsi. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.